Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini untuk mata pelajaran Pendidikan Islam dalam kelas Cikgu Izri. Baik. Untuk permulaan, mari kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya lapangkan hati kita untuk menerima ilmunya pada hari ini. Kerana siapa yang memegang hati kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pemilik segala ilmu? Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kepada Dialah yang kita perlu minta pertolongan, kasih sayang, rahmat, simpati, ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan ilmu itu kepada kita. Mudah-mudahan ilmu itu menjadi amalan, menjadi manfaat dalam kehidupan kita seharian. Dah bersedia belum? Dah bersedia? Baik, kalau dah bersedia, mari kita tanda tangan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang dikira sebagai seorang yang menuntut ilmu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini dalam kelas Cikgu Izri, cikgu nak bercakap tentang apa? Cikgu nak bercakap tentang apa, cikgu? Hari ini cikgu nak bercakap tentang pendidikan Islam tahun 3, iaitu cikgu nak ajar tentang sifat Allah Al-Alim dan juga Al-Hakim. Okey. Apa itu Al-Alim? Apa itu Al-Hakim? Okey, seperti biasa, kalau seorang askar dia memerlukan senapang, pistol untuk masuk ke medan perang. Sebagai seorang pelajar, anda memerlukan pen, pensel, pemadam, pembaris dan sebagainya. Tapi boleh pegang tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana tak tahu nak pegang kat mana. Betul tak? Tak tahu nak perang dekat mana. Baik. Tak ada map. Tak ada map. Map tu apa? Map tu tak ada peta. Peta panduan kita dekat mana ni? Kalau nak pergi pegang, dia ada peta. Kan? Dia ada peta nak pergi pegang kat mana-mana. Tapi kalau nak pergi belajar, pun kena ada panduan juga ni. Panduan dia apa? Ada 2 buku yang telah diberikan kepada anda. Yang pertama, buku apa? Kamu telah dapat buku aktiviti. Buku aktiviti yang warna pink tu. Okey. Buku aktiviti pendidikan Islam. Dan juga satu lagi, kamu juga telah dapat buku teks pendidikan Islam. Ada 2 buku ini cukup untuk jadi panduan kepada anda masuk ke medan perang. Silap. Bukan medan perang. Masuk belajar kelas Cikgu Izri. Baik. Tak banyak hari ini. Saya cuba habiskan dalam masa 20 minit sahaja. Sekarang kita dah masuk minit yang keempat. Baik. Kita lihat yang pertama. Di paparan sebelah kanan murid-murid sekalian, okey, murid-murid boleh melihat di sana ada buku teks muka surat 66. Dan juga di sebelah kiri paparan skrin, murid-murid boleh lihat, hilang lah pula, dia pandai buat silap mata. Murid-murid boleh lihat pada muka surat 64. Muka surat 64, iaitu kita akan pergi terus kepada 65. Berkenaan dengan juga Al-Alim dan Al-Hakim. Apa beza antara kiri dan kanan? Yang sebelah kanan murid-murid sekarang ni, sebelah kanan murid-murid kan? Sebelah kanan murid-murid sekarang ni ialah buku teks sebagai panduan nak dapatkan maklumat.
Yang atas saya ni, yang sebelah kiri murid-murid ni, ini adalah buku aktiviti sebagai pengukuhan untuk murid-murid belajar. Belajar. Bukan untuk pandai, bukan untuk tunjuk pandai, tapi untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna pandai kalau Allah tak redha? Kerana apa? Atas dunia saja kita duduk bermegah dengan orang lain, tapi di akhirat kelak kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang hina di dalam neraka. Mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang yang diridainya. Baik, jom kita pergi kepada tajuk Al-Alim dan Al-Hakim. Okey. Persoalan pertama yang mungkin murid-murid akan tanya cikgu, apa itu Al-Alim cikgu? Apa itu Al-Hakim? Cikgu nak jawab macam mana ni? Al-Alim dengan Al-Hakim. Yang cikgu tahu, cikgu tahu, boleh bagi tahu. Murid-murid, mungkin ada yang cakap Al-Alim ni nama orang cikgu, Al-Hakim pun nama orang cikgu. Okey, jap. Sekarang kita bukan cerita pasal nama orang. Sekarang kita nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Alim dengan Al-Hakim ini ialah sifat khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kata khusus? Murid-murid nampak ada alif lam dekat depan. Dua-dua tu ada alif lam. Bila ada alif lam ni, dia merujuk kepada sesuatu yang khusus. Nanti murid-murid akan belajar dalam bahasa Arab. Okey. Jadi sifat khusus ini nak bagi tahu Al-Alim tu apa, Al-Hakim tu apa. Okey. Al-Alim, dengar betul-betul ya. Al-Alim membawa maksud Allah Maha mengetahui setiap sesuatu. Pendeknya, Allah itu Maha mengetahui. Panjangnya, Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Walaupun sebesar zarah sekalipun, walaupun duduk kat mana sekalipun, walau apa tempat yang disembunyikan pun Allah tahu. Hatta benda dalam hati kita pun Allah tahu. Itu Maha mengetahui. Allah itu Maha. Al-Hakim pula membawa maksud Allah itu Maha bijaksana. Itu yang pendek. Kalau yang panjang, Allah itu Maha bijaksana, menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik kejadian, menciptakan makhluk dalam keadaan sebaik-baik kejadian, menciptakan alam semesta. Kamu tengok planet-planet tak berlanggar antara satu sama lain. Bulan dengan matahari tak pernah pun bergaduh nak berganti siang dan malam. Hujan dengan panas tak pernah pun bertumbuk, menyebabkan kita orang lain binasa. Tak pernah. Bayangkan kalau hujan kata, aku mengajuk hari ni tak mau turun hujan. Matahari kata, aku dah lama dah panaskan bumi ni, aku nak rehat pula. Kan? Turunlah hujan, kan masalah. Kan? Matahari pula kata aku nak merajuk, dah gelap, lepas tu tak ada pula air dekat atas bumi ni. Kan susah macam tu. Kan? Cuba kita fikir. Oh, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dekat luar rumah sana tu. Cuba tengok. Ataupun dekat belakang saya ni ada pokok betul. Pokok-pokok ni. Cuba kita kumpulkan berapa banyak bentuk daun. Boleh tak? Murid-murid kira, buat kajian, adakah satu? Adakah dua? Kan biasanya kalau kita lukis daun, kita buat macam ni je. Ni daun. Betul tak? Kita buat tulang-tulang ni. Tapi rupanya daun ni ada macam-macam bentuk. Ada macam-macam warna. Ada macam-macam jenis. Subhanallah. Bijaksananya Allah menciptakan segala sesuatu. Bijaksananya Allah menciptakan mata, hidung, mulut, tangan, telinga dan sebagainya. Itu kalau panjang. Tapi yang pendeknya nak bagi tahu, Allah itu Maha bijaksana. Al-Hakim itu maksudnya apa? Al-Hakim itu adalah Allah Maha bijaksana. Al-Alim itu apa? Al-Alim itu Allah itu Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui.
Allah itu maha bijaksana. Persoalannya, adakah sama pengetahuan Allah dan kebijaksanaan Allah itu dengan makhluk seperti kita? Sudah pasti tidak sama. Kerana apa? Kerana Allah sebut laisa kamithlihi syai'. Allah ini tidak sama dengan segala sesuatu makhluk pun yang datang baru daripadanya. Baik. Kenapa? Kerana Allah itu Khaliq yang menciptakan. Habis itu kita ni apa? Kita ini makhluk. Yang lain ini semua makhluk yang diciptakan. Mana nak sama? Kita dengan malaikat pun dah tak sama. Kan? Itu makhluk dengan makhluk. Kan? Baik. Kita tengok yang sebelah kanan ni. Sebelah kanan. Okey, yang pertama. Cuba buka buku teks. Tersasul lah pula. Okey, saya bukan nak pergi satu-satu ni. Okey, tengok buku teks ni. Buku teks ini ada maklumat yang sama dengan buku aktiviti. Sebab kita nak belajar. Kan? Buku teks ini ada maklumat yang sama dengan buku aktiviti. Baik. Kita tengok. Al-Alim. Dalam buku aktiviti. Muka surat 60, berapa ni? 65. Okey, muka surat 65. Okey. Dalam muka surat 65 ni, dia tanya apa benda yang kita belajar dekat muka surat pertama tadi, dekat dalam buku teks. Cuma dia suruh kita ingat balik. Dalam buku teks tadi kita ada belajar tentang pengertian. Jadi dia tanya balik. Al-Alim bererti maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim bermaksud, dia bagi tempat kosong. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Hari ni murid-murid kena buat kerja sikit, iaitu cari balik di buku teks. Cari balik di buku teks. Macam mana caranya? Saya tunjuk macam ni caranya. Pergi balik dekat muka surat yang pertama tadi. Okey, apa dia? Tadi dia suruh cari apa? Al-Alim bererti maha mengetahui. Al-Alim bererti maha mengetahui. Betul tak? Sama. Nama Allah Al-Alim. Nama Allah Al-Alim bermaksud, tulis balik sampai habis ayat ni. Tulis balik sampai habis ayat ni. Yang dalam kotak tu. Begitulah juga yang bawah ni. Al-Hakim. Al-Hakim bererti maha bijaksana. Minta maaf. Tak payah tulis semua. Dia dah ada bagi 3. 1, 2, 3. Suspense banyaknya cikgu nak kena tulis. Tidak. Dia ada 3 je. Okey. Nama Allah Al-Alim bermaksud, apa dia? Setiap sesuatu secara terperinci Allah maha mengetahui. Cuba buat dulu. Jangan terus tengok buku teks. Cuba buat dulu. Bermaksud apa? Allah maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Susun balik je. Lepas tu buka buku teks balik. Tengok, betul ke tak? Betul. Terbaik. Alhamdulillah. Baik. Buka pula yang bawah. Al-Hakim bererti maha bijaksana. Nama Allah Al-Hakim bermaksud. Tengok buku teks terus. Salin pada buku teks terus. Ada orang kata cepat. Kita kena pandai, kena bijak, kena cerdik. Salin terus daripada buku teks. Allahu Akbar. Itu terlebih cerdik namanya. Kenapa? Kerana dalam buku ni dia nak minta susun pendek je ayat dia. Jadi susun dulu apa dia, Al-Hakim itu bermaksud apa. Saya tahu. Kamu mesti tunggu nak tulis saja kan. Kamu tunggu nak tulis. Cari sendiri. Ada jawapan ada kat atas ni. Susun balik dan semak dalam buku teks. Baik. Kita tengok muka surat 66. Setiap sesuatu dalam agama ini dia bersandarkan pada dalil. Kita bukan cakap kosong, cakap biasa-biasa je. Cakap macam tin kosong, tak ada apa-apa. Tak. Tapi setiap sesuatu ni ada dalil dia. Dalil ni apa?
Dalil ni bukti. Dalil ni adalah bukti. Okey, dalil ni adalah bukti. Okey. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam muka surat ni. Muka surat sebelah ni, tengok nombor 5 tu. Dia tulis apa? Wallahu alimun hakim. Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu dalilnya. Dalil ini dinamakan sebagai dalil naqli. Murid-murid ingat, bila sebut naqli, maksudnya dinakalkan ataupun diambil daripada Al-Quran ataupun hadis sahaja. Itu nama dalil naqli. Kalau dalam soalan periksa dia tanya, apa dalil naqli? Dalil naqli itu ialah dalil yang dinakalkan daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey. Dia nakal, dia ambil. Okey. Okey. Sebab tu dalam ni dalil naqli. Ditanya. Okey. Susah lah cikgu nak ingat. Pendek tu pun susah ke? Tak susah. Okey. Cuba tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, susun balik je dalam muka surat ni. Susun balik. Susun balik kan senang. Dia suruh buat apa? Arahan atas dia. Arahan dia apa? Baca bersama-sama, warna dan baca. Jadi apa buat? Wallahu mana satu? Azizun ke? Alimun. Halim. Kita belajar tentang Allah itu maha mengetahui. Hebat ke? Tahu. Alimun. Okey. Jangan terus warna. Teka dulu. Okay. Alimun, wallah. Bukan teka lah. Cuba ingat balik. Aziz ke Alimun? Okey, katalah kamu pilih Azizun dengan Hakimun. Tengok balik dalam konteks. Allah. Salah. Rupanya Alimun, Hakim. Warnakan Alimun dan juga Hakim. Okey. Baik. Sungguhnya Allah itu apa? Pilih warna. Maksudnya apa? Lagi apa? Warnakan. Mudah kan? Mudah kan? Mudah kan? Cikgu, kalau susah cikgu. Susah apa? Wallahu alimun hakim. Itu maksudnya, itu Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Cikgu, sekali lagi. Ulang balik video ni, dapatlah jawapan dia. Okey, baik. Tengok muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 66. Ya, muka surat 66. 66 ini dia akan tanya kita tentang kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, baik. Sebelum pergi kepada kesan, barulah saya nak cerita sikit. Kita dah 18 minit. Ada 2 minit lagi. Okey. Kesan beriman. Baik. Apa sebenarnya yang nak dicapai dalam pembelajaran mengetahui maksud Al-Alim dengan Al-Hakim ni? Siapa tahu? Siapa tahu? Ada siapa tahu? Jawapan dia betul. Jawapan dia kata nak tahu tentang sifat Allah, nak kenal Allah. Betul jawapan tu. Tapi kenapa kita nak tahu? Kerana kita nak betul-betul menyedarkan diri kita sebagai manusia ini bahawa kita ini adalah makhluk. Yang menciptakan kita itu adalah Allah. Bila kita sedar bahawa kita ini makhluk, maka kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Bila kita sedar bahawa diri kita ini tak hebat mana pun, maka kita tidak akan menjadi seorang yang bongkak. Okay. Kerana sifat sombong dan bongkak itu tidak layak untuk manusia. Ingat, iblis dan syaitan itu masuk ke dalam neraka kerana bongkaknya mereka.
tidak mau tunduk kepada arahan Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam fasajadu. Oh, panjang nanti kalau saya cerita yang tu. Itu tajuk lain, pada hari lain, waktu lain, dengan orang lain. Yang mungkin dia akan cerita tentang ni. Kalau dengan saya nanti jumpa tepi tangga ke, kat mana-mana ke, tanyalah, nanti saya ceritalah. Okey, baik. Allah Maha mengetahui. Okey. Sekarang saya pegang apa? Okey, sekarang saya pegang apa? Tahu tak? Tak tahu kan? Okay. Saya buka. Lah, tak ada apa-apa pun. Macam-macam dah kita fikir. Mungkin ada pensel, mungkin ada pembaris, mungkin ada yang betul teka. Semua hanya tekaan. Okey. Ini adalah kelemahan makhluk. Makhluk lemah kerana pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan kita ada batasan. Terbatas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut apa dalam Al-Quran? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah. Zarah ni besar mana? Zarah ni sangat-sangat kecil. Okey. Sangat-sangat kecil, tak boleh tengok dengan mata. Allah tahu. Allah dah bagi tahu. Buat kebaikan sebesar zarah pun Allah tahu. Buat kejahatan sebesar zarah pun Allah tahu. Kita yang dalam tangan ni pun tak nampak, kan? Jadi bila kita sedar pasal benda ni, Allahu Akbar, maka kita tak beranilah nak buat jahat. Betul tak? Kita tak beranilah nak lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita kata, aku orang yang bijak, aku orang yang cerdik, aku orang yang hebat. Kenapa? Aku accountant, aku hebat, aku boleh kira-kira macam-macam. Aku adalah orang yang aku adalah peguam, aku adalah doktor. Orang yang sakit semua datang jumpa dengan aku. Kalau kau tak jumpa dengan aku, belum tentu lagi korang boleh baik. Amboi, bongkaknya. Ingat, ucapan-ucapan kita ada yang kadang-kadang boleh menjatuhkan akidah. Aku cikgu, aku tahulah. Amboi. Bukan semua begitu. Saya bagi contoh pekerjaan-pekerjaan yang banyak pekerjaan dekat dunia ni, dekat alam ni banyak pekerjaan, tapi saya petik pekerjaan yang mudah untuk kamu faham. Okey. Baik. Bila kita tahu tentang sifat Allah Ta'ala ni, kau kata kau tahu. Okey, baik. Saya bagi satu contoh lah. Doktor. Dia pakar jantung. Doktor ni pakar jantung. Dia hebat. Orang yang sakit jantung apa semua memang kena jumpa dengan dia. Kan? Tiba-tiba terkadang. Tiba-tiba ada sound effect. Okey. Tiba-tiba kasut dia koyak. Kenapa dia pergi hantar kat tukang kasut? Kenapa dia hantar kat tukang kasut? Kata kau pakai bedah, kau boleh bedah orang, kau boleh jahit orang punya kulit. Tapi kenapa kasut koyak pergi hantar dekat tukang kasut? Kenapa? Kerana pengetahuannya terbatas. Hebat mana pun dia, orang kata dia ni multi-purpose, boleh buat macam-macam, hebat skill dia, itu ini semua tahu, tetap ada keterbatasan pengetahuan. Sebagai contoh paling mudah lagi. Okey, murid-murid sekarang ada kat mana? Okey, katalah murid-murid sekarang ada dekat ruang tamu. Okey, murid-murid tahu tak apa yang berlaku sekarang dekat ruang tamu rumah sebelah? Siapa yang tahu ada berlaku apa-apa kat ruang tamu rumah sebelah? Tak tahu kan? Itu dah cukup menunjukkan bahawa kita ini sangat lemah. Siapa yang paling hebat di kalangan makhluk? Manusia lah paling hebat di kalangan makhluk. Kenapa? Kerana manusia ada akal. Maka manusia ini diberikan kebijaksanaan. Manusia ini bijaksana. Nampak tak? Apa
Apa bukti bijaksananya? Gajah besar ke kecil? Gajah besar. Sangat besar. Gajah sangat besar. Kadang-kadang kalau saya tengok dekat zoo tu, kaki gajah tu dah sama besar dengan kita manusia. Kaki baru. Bagaimanalah jadinya jika berhadapan denganmu. Oh, macam mana kalau berdepan dengan gajah ni? Tapi kamu tengok dengan kebijaksanaan manusia, gajah itu boleh ditundukkan. Orang boleh bawa gajah yang sangat besar. Betul tak? Betul tak? Betul kan? Itu buktinya manusia ni bijak. Tapi kebijaksanaan manusia tidak boleh melawan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling mudah macam ni lah. Kamu kata kamu orang paling bijak. Okey, siapa yang ciptakan kita? Yang ciptakan kita Allah. Habis tu, kebijaksanaan kamu itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Wow. Oh, Allah lah paling bijaksana. Betul. Allah yang paling bijaksana. Bijaksananya Allah itu tak tercapai di akal. Sebagai contoh, kita tengok bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan mata, hidung dan mulut di muka. Kerana apa? 3 perkara ini kalau tak duduk sekali, belum tentu kamu selera nak makan. 3 perkara ini digabungkan pada satu tempat yang sangat dekat untuk kita boleh makan dengan sedap. Makan apa? Makan KFC. Makan apa? Makan McDonald. Makan apa? Makan cendai. Makan apa? Makan durian. Durian semalam saya tengok RM13 1 kilo. Siapa nak beli boleh. Bukan datang kedai saya. Saya tak ada kedai durian. Saya pun tak kenal orang jual durian. Boleh bagi tahu kat saya kat mana durian murah. Siapa yang nak beli boleh bagi tahu kat saya dekat mana durian murah. Okey, kita sambung balik. Okey. Biasalah. Ini namanya PDPR. Bila kat rumah ada gangguan-gangguan yang lain. Okey, murid-murid. Kita terus pergi. Bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suruh tengok alam ini. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Allah kata tengok pasal alam. Tak payah duk fikir Allah ni sifat bentuk macam mana. Tak payah fikir. Tak payah fikir pasal bentuk Allah ni macam mana, rupa dia apa. Tak payah fikir. Allah kata cukup kamu lihat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan kita akan rasa bahawa diri kita ini sebenarnya makhluk. Kan? Bila kita dah sampai tahap bahawa kita sedar bahawa kita ini makhluk, Allah Ta'ala itu Tuhan, maka kita takkan langgar perintah Tuhan. Itu tujuan kita belajar Al-Alim dengan Al-Hakim. Kalau kita belajar Al-Alim dengan Al-Hakim, menjadikan kita lebih sesat, menjadikan kita lupakan Tuhan, itu bukan matlamat belajarnya. Kita belajar Al-Alim dengan Al-Hakim, kita nak tahu bahawa Allah Ta'ala itu tahu melebihi segala sesuatu. Allah itu bijaksana melebihi segala kebijaksanaan yang ada di dunia ini, di alam ini. Maka kita akan merasa diri kita ini sangat kecil. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu bagaimana pengakhiran kita nanti. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu bagaimana hidup kita nanti. Cuma Allah bagi pilihan kepada kita untuk kita membuat kebaikan dan merebut kasih sayang Allah di atas dunia ini. Pilih yang baik ataupun yang buruk. Allah dah bagi panduan. Allah dah datangkan Rasul. Allah dah datangkan hadis. Segalanya cukup. Allah dah datangkan para alim ulama untuk mengajarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pilihan di tangan kita, sama ada memilih syurga ataupun neraka. Itulah tujuannya kita belajar benda ni. Okey. Memberi masuk kepada kesan.
Itulah kesannya apabila belajar. Yang itulah yang ditanya di dalam muka surat yang seterusnya ni. Soalan dia mudah. A, B, C saja bulatkan. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada muka surat 69 buku teks pendidikan Islam. Semakan yang terbaru. Okey. Kita akan jadi orang yang taat perintah Allah Ta'ala. Betul tak? Bila kita rasa tak cukup, kita akan belajar lagi untuk meningkatkan ilmu. Kemudian barulah kita akan jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita nak sesuatu, tiba-tiba Allah bagi macam ni. Kita rasa tak berhati. Tapi bila kita fikir balik, aku ini hamba Allah Ta'ala, aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai contoh, kita nak sangat berjaya. Kita hari-hari minta dengan Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, kita ni nak berjaya dalam pelajaran. Aku nak jadi anak orang kaya. Minta Allah Ta'ala murahkan rezeki mak bapak kita supaya kita menjadi orang kaya. Tapi tak dapat. Allah bagi macam lain. Bila kita belajar tentang ini, kita tahu bahawa Allah itu lebih mengetahui. Aku tak tahu apa yang Allah tahu. Bila kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tahu, jangan persoalkan apa yang terjadi pada kita hari ini, kerana itu mungkin kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita supaya kita menjadi orang yang lebih hebat pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, sekadar itu saja hari ini. 31 minit. Saya kata 20 minit, tapi kita pergi juga. Siapkanlah muka surat aktiviti dalam muka surat 64 sehingga 60, 64 sehingga 67. 67. 67, 68, 64 sehingga 60, 60, 68, 69. Okey, sampai 69. 64 sehingga 69. 64, 65, 66, 67, 68, 69. 6 muka surat perlu disiapkan. Saya pasti anda hebat. Okey. Ada soalan. Macam mana nak buat semakan? Nak buat semakan, ambil gambar. Ibu apa, sebab benda ni dia sama dengan buku teks. Okey, jadi ibu apa sebenarnya boleh buat semakan terus di rumah, ataupun snap gambar dengan saya. Kalau ada yang mana-mana yang rasa kita tak confirm, sebab murid-murid sendiri pun, kalau tak payah kata ibu bapa lah, murid-murid sendiri pun boleh dapatkan jawapan yang sebenar macam mana. Yang penting buat dahulu, baca dahulu, dengar video ni, dapatkan sedikit gambaran, cuba jawab muka surat yang kedua dalam buku aktiviti, kemudian semak kembali dalam buku teks. Dua buku ini, dua panduan ini jangan ditinggalkan. Saling memerlukan di antara satu sama lain. Okey, jadi ada kemusykilan boleh hantar kepada saya dalam nombor WhatsApp yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga jumpa lagi dalam saya bersama-sama dengan saya di kelas Cikgu Izri. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Apa saya nak cakap sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum.